Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Encik Razali selaku pengerusi majlis pada pagi ini yang saya muliakan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama berhimpun di pagi bulan Ramadan untuk kita membicarakan serba sedikit berkaitan dengan perkara ataupun hikmah ataupun pengajaran ibrah yang kita boleh ambil daripada surah yang sangat terkenal, iaitu surah Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang kita tahu menurunkan sebahagian daripada surah ini ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendiri, seperti mana kata Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah dengan mimpi-mimpi yang baik, kemudian Allah menjadikan Nabi suka bersendiri di Gua Hira. Fakana yakhlu bi ghari Hira fayatahannasu fihi. Dalam riwayat itu menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan oleh Allah suka bersendirian di Gua Hira dan beribadat di sana. Ibadat dengan ajaran yang ada, yang masih kekal daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, hatta ja'ahul haq, kata Aisyah, sehingga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebenaran. Faja'ahul malak, datang kepada Nabi itu malaikat Jibril alaihi salam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala iqra, lalu dia mengatakan kepada Nabi, bacalah. Faqultu ma ana biqari, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada malaikat ini, aku tidak boleh membaca. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, summa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd summa arsalani faqala iqra. Maka kata Nabi, bila Nabi kata aku tidak boleh membaca, aku bukan seorang yang membaca, maka dia memeluk Nabi. Dia mengambil Nabi, memeluk Nabi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berasa kesukaran, berasa kepenatan. Kemudian dia lepaskan Nabi. Lalu dia mengatakan, iqra, baca. Faqultu ma ana biqari. Nabi kata aku tidak boleh membaca. Summa akhadhani faghattani thaniya hatta balagha minni al-jahd summa arsalani faqala iqra. Kemudian dia mengambil aku, dia menangkap aku dan memeluk aku kali kedua, dan dia melepaskan. Dia peluk tu sama seperti yang pertama, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kesukaran untuk bernafas, merasa penat. Lalu dia lepaskan Nabi. Faqala iqra, lalu dia mengatakan baca. Faqultu ma ana biqari, aku mengatakan kepada dia, aku bukanlah seorang yang membaca. Maka fa akhadhani faghattani thalitha hatta balagha minni al-jahd. Kemudian dia mengambil aku, menangkap aku kali ketiga dan memeluk aku sehingga aku merasa penat, sehingga aku merasa sukar untuk bernafas. Thumma arsalani, kemudian dia lepaskan aku. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Lalu turunlah ayat ni. Turunlah surah ini, sebahagian daripada surah ini, 5 ayat daripada surah ini turun, diberikan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa di Gua Hira. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita melihat kepada isi kandungan surah ini, secara umumnya saya boleh katakan surah ini mengandungi beberapa isi penting. Yang pertama, apabila Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu Allah, Jibril mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Jibril suruh Nabi baca. Cuma mungkin ada di kalangan kita yang agak sedikit keliru dan pelik.
Kenapa Jibril suruh Nabi baca sedangkan Nabi tak boleh baca? Di sini ada beberapa faedah yang kita boleh ambil. Yang pertamanya, sebahagian ulama mengatakan maksud baca itu bukan hanya semata-mata membaca daripada lembaran, tetapi mengikut bacaan orang lain juga dianggap sebagai bacaan. Maka Jibril alaihi salam apabila memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca, maka arahan itu difahami Jibril minta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi ikut dia membaca. Jibril akan menyampaikan beberapa wahyu daripada Allah, Jibril minta Nabi untuk membaca, dan Nabi pada ketika itu merasakan dia bukanlah orang yang boleh membaca. Tak mampu untuk ikut. Sebab itu daripada peringkat awal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata Ibnu Abbas dalam hadis Bukhari juga, yang mana Nabi di peringkat awal ketika mana penurunan wahyu, fakana mimma yuharriku syafatayh, Nabi suka menggerak-gerakkan bibirnya, Nabi suka menggerakkan mulutnya untuk mengikut bacaan Jibril. Sedangkan Jibril belum lagi habis membaca, Nabi sudah mengikut. Kerana Nabi bimbang bahawasanya apabila Jibril habis membaca, Nabi tidak mampu untuk mengikut bacaan Jibril, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak perlu terburu-buru, tidak perlu untuk menggerakkan lidah sebelum daripada Jibril habis membaca. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kamu jangan menggerak-gerakkan lidahmu untuk kamu segera boleh membaca Al-Quran. Ya, kerana Allah Ta'ala yang akan menjadikan Al-Quran itu akan terhimpun di dada kamu, dan Allah juga yang menjadikan Al-Quran itu mampu dibaca oleh kamu, wahai Muhammad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini pandangan pertama. Pandangan yang kedua, ada yang mengatakan bahawasanya Jibril datang kepada Nabi membawa lembaran. Jibril membawa lembaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi diminta untuk membaca lembaran tersebut. Dari sudut riwayat ia tidak sahih, tetapi sebahagian ulama menerimanya kerana ia dalam perkara sirah, bukan dalam perkara hukum dan hakam. Maka sebab itu Nabi mengatakan aku tidak boleh membaca. Turunnya ayat yang pertama di dalam Al-Quran memberitahu kepada umat Islam, bukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kepada umat Islam keseluruhannya tentang kepentingan membaca. Oleh kerana itu turun ayat yang pertama suruh membaca. Bahkan tidak ada agama bagi seseorang yang akan tertegak di dalam jiwanya melainkan dia mesti membaca wahyu. Tidak ada ilmu yang akan terangkum dalam jiwa seseorang melainkan ia mesti datang daripada jalan yang salah satunya jalan pembacaan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, turunnya ayat mengarahkan kita untuk membaca. Pentingnya untuk membaca. Dan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia daripada alaq. Allah Azza wa Jal memerintahkan nabinya, dan juga perintah ini berlaku kepada kita juga, iaitu baca dengan nama Tuhan. Baca mencari keesaan Tuhan. Baca mementingkan ataupun membayangkan ataupun kita kata apa? Baca dalam keadaan kita mencari untuk memahami kebesaran Tuhan yang menciptakan manusia, yang menciptakan segala apa yang ada di dalam dunia ini, yang mana kita hanyalah sekadar makhluk. Jadi pembacaan, membaca yang disuruh oleh Allah Azza wa Jal adalah untuk menjadikan kita ni rasa diri kita adalah makhluk Allah, adalah hamba Allah yang hanya hidup di dalam dunia ini mengharapkan ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Jibril turunkan ayat ni. Allah Taala takdirkan Jibril untuk turunkan ayat ni, turun ayat suruh membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, bila Jibril peluk Nabi, bila Jibril ni suruh Nabi baca, Nabi kata aku bukan seorang yang membaca. Jibril peluk Nabi. Sebahagian ulama hadis, antaranya Al-Imamul Khattabi, dia mengatakan bahawasanya bila Jibril ni peluk Nabi sehingga Nabi rasa macam penat, ia adalah kerana Jibril ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam menumpukan sepenuh perhatian kepada apa yang ingin disampaikan. Kerana kadang-kadang manusia ni boleh kata dengar,
tapi tidak begitu ambil perhatian, kan? Kadang-kadang manusia, kerana manusia ni ada sifat lemah, Allah Ta'ala maha mendengar dan sentiasa memahami apa yang disebutkan, diucapkan oleh insan, walaupun manusia ni bilion, trilion orang yang hidup di atas muka bumi, tetapi Allah Ta'ala mendengar satu-satu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Tetapi manusia ni boleh jadi dia sedang dengar, tapi dia tidak memberikan perhatian. Apabila ayat Al-Quran ini sangat penting, yang akan menjadikan Nabi ini merupakan utusan Allah, ini merupakan ayat yang menjadi ayat yang pertama yang menjadi lantikan Nabi sebagai Rasul, maka Jibril mahu Nabi SAW menumpukan sepenuh perhatian. Jadi ini merupakan isyarat bagi mereka yang nak membaca, baca itu perlu baca dengan penuh perhatian, baca dengan fokus, supaya tidak memikirkan isu yang lain, tidak mengerewang fikiran ke arah lain, baca dengan fokus untuk mendapatkan manfaat apa yang dibaca. Sebahagian ulama mengatakan bahawasanya apabila Jibril alaihi salam memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, ia juga nak memberikan isyarat bahawasanya sesuatu yang ingin dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang real, sesuatu yang betul, bukan mimpi. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu mungkin berada dalam satu situasi yang tidak percaya tentang diri dia. Ini dibuktikan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam turun bertemu dengan Khadijah. Selepas daripada peristiwa ni, kata Aisyah, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuadu. Nabi kembali ke Gua Hira, Nabi kembali daripada Gua Hira, bertemu dengan Khadijah dalam keadaan jiwa Nabi menggeletar. Jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa takut. Fadakhala ala Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Khadijah, faqala zammiluni, selimutkan aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Maka mereka pun menyelimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketakutan itu hilang daripada jiwa Nabi. Kemudian apabila Nabi SAW hilang ketakutan itu, wa akhbarahal khabar, Nabi cerita kepada Khadijah apa yang berlaku, faqala laqad khashitu ala nafsi. Maka Nabi SAW mengatakan, aku takut dengan diri aku. Kenapa? Kerana Nabi tahu apa yang dia sedang alami, apa yang dia telah alami ketika bertemu dengan Jibril, ketika mana dipeluk itu, ia adalah sesuatu yang real. Ia adalah sesuatu yang bukan mimpi. Seolah-olah macam kita nampak benda yang kita tak percaya, kan? Kita mungkin tampar pipi kita. Aku ni mimpi ke tak, kan? Sama juga yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril bagi tahu kat Nabi, rasa penat, rasa dipeluk itu adalah real. Ini bukan mimpi, ini betul-betul. Abang kata, Pendekar Mustahar, ini betul-betul bukan cubaan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, sebahagian ulama mengatakan peluknya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah nak bagi tahu bahawasanya nak memberi semangat kepada Nabi, satu pelukan yang erat yang mengatakan you can do it. Itulah seolah-olahnya kamu boleh untuk buat benda ni, kamu boleh baca kerana kamu telah dilantik menjadi rasul. Itulah isyarat yang diberikan oleh Jibril. Maka sebab itu guru yang nak mengajar anak-anak murid untuk membaca, mana-mana guru yang nak ajar anak murid untuk membaca, mana-mana pensyarah yang nak mengajar pelajar mahasiswa kemahiran membaca, kemahiran untuk mendapat maklumat daripada pembacaan. Kalau anak murid tu tengok macam tak boleh, tak apa nak yakin, peluk dia. Kalau budak-budak peluk lah, ataupun kalau sama jantina lah, jangan pergi peluk bini orang pula, kan? Jangan pergi peluk anak dara orang pula. Ini bahaya. Maksudnya peluk menunjukkan sesuatu yang kita dekat dengan dia, beri semangat kepada dia. Peluk dengan pelukan yang erat, awak mampu untuk melakukan arahan ini. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, dan akhirnya Nabi walaupun dia ummi, walaupun dia buta huruf, Allah Azza wa Jal menjadikan Nabi ini mampu membaca. Ini yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Allah Taala sertakan ayat yang kedua, yang menciptakan manusia daripada alaq. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, tafsir yang lama-lama, dia kata alaq ni apa dia?
Alaq ni adalah darah beku. Satu darah, segumpal darah lah. Tetapi, kalau kita tengok tafsiran ulama moden, seperti mana yang ditulis oleh seorang guru saya yang bernama Profesor Dr. Sharaf Mahmud Al-Qudah, seorang profesor daripada University of Jordan. Dia cuba cari maksud perkataan alaq dan akhirnya dia membuktikan bahawasanya alaq ini bukan darah pun. Kerana tidak ada perkataan dalam bahasa Arab yang merujuk kepada darah daripada perkataan alaq. Sebaliknya, darah dalam bahasa Arab dam ataupun dima. Kan? Tapi, dia memberikan satu tafsiran yang baru. Iaitu, alaq ini ada 3 makna dalam bahasa Arab, dia kata. Yang pertama, alaq ni maksudnya sesuatu yang terhenti. Siapa yang belajar bahasa Arab, dia tahu. Terhenti, stop, tergantung. Itu juga alaq. Alaq yang pertama maksudnya terhenti. Kenapa terhenti? Allah Azza wa Jal nak bagi tahu dekat manusia, kamu perlu membaca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang mana dengan pembacaan ini kamu boleh faham tentang kejadian alam, yang mana antara kejadian alam yang sangat ajaib ialah kejadian manusia yang berada di dalam perut ataupun rahim ibu dia, yang mana manusia ni lahir dalam keadaan boleh hidup sempurna, darah mengalir daripada segenap badan dia, yang mana Allah Ta'ala ciptakan manusia ni penuh dengan darah. Kita cucuk dekat jari keluar darah, kita cucuk kat jari kaki pun keluar darah, kan? Kenapa? Ini adalah satu keajaiban, kerana Allah menciptakan manusia daripada satu makhluk yang tak ada darah pun pada asal. Alaq, darahnya tersumbat, terhenti dalam apa orang kata, persenyawaan di antara benih suami dan isteri. Kalau kita tengok dalam kajian moden, mereka mengatakan manusia ni apabila berlaku saja persenyawaan benih lelaki dan perempuan tu, memang pada peringkat awal darah tidak berjalan, darah terhenti dan darah tersekat. Tapi akhirnya dengan kuasa Allah, manusia itu, janin itu berkembang dan berkembang dan berkembang, akhirnya darah meliputi seluruh tubuh dia. Itu yang pertama, keajaiban ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tuan-tuan, yang kedua, keajaibannya apabila Allah Ta'ala kata menciptakan manusia ni daripada alaq. Alaq dalam bahasa Arab, maksud yang kedua, selain daripada tersekat, maksud yang kedua adalah tergantung. Tergantung. Tergantung ni apa? Kerana di dalam perut ibu, di dalam rahim ibu, janin ni berada dalam keadaan tergantung. Kerana setelah berlakunya persenyawaan dalam masa 7 hari, memang persenyawaan itu ataupun benih itu akan tergantung di belah dinding atas rahim. Kalau dia tergantung di belah lain, akan bahaya. Akan bahaya pada kandungan. Tetapi dia mesti tergantung di belah atas dan dia tergantung. Tergantung di atas dinding atas rahim. Pada dinding atas rahim. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini membuktikan bahawasanya dengan pembacaan kita pada hari ini, dengan kajian kita pada hari ini, membuktikan bahawasanya Al-Quran memang daripada Allah. Kenapa? Zaman tu mana orang nak tahu apa yang berlaku di dalam rahim? Suatu zaman yang tak ada ultrasound, satu zaman yang tidak ada X-ray, satu zaman yang tidak ada mikroskop ataupun teleskop, semua tak ada. Tiba-tiba Quran boleh sebut, boleh datangkan satu perkataan yang tepat seperti mana yang disebutkan oleh para saintis hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, alaq ni orang Arab maksudkan dengan maksud lintah. Orang Arab disebut lintah dengan makna alaq, dengan perkataan alaq. Kenapa lintah pula? Janin ni dia menyerupai lintah daripada 3 sudut. Di peringkat awal, janin ni menyerupai lintah daripada 3 sudut. Yang pertama, di sudut bentuk. Daripada awal kejadian janin, memang bentuk dia seperti lintah. Tuan-tuan, nanti balik, Google, embryo leach, L-E-E-C-H. Tuan-tuan tengok, perkaitan ataupun bentuk yang sama di antara embryo, di antara janin di peringkat awal, dan juga lintah. Dari sudut bentuk sama. Ini membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jal nak beri kita satu isyarat. Nak beri orang Islam ni satu isyarat, suruh mengkaji Al-Quran dan buktikan bahawasanya Al-Quran ni memang betul. Seperti mana kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq
wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sesungguhnya kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami fil afaq wa fi anfusihim, pada ufuk, pada alam dan pada diri mereka, sehingga terbukti pada mereka bahawasanya Al-Quran itu adalah benar-benar kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Mana orang nak tahu zaman tu, zaman Nabi SAW ni, 1400 tahun yang dulu ni, mana orang nak tahu bentuk janin macam mana? Tapi Allah Ta'ala beritahu dengan satu perkataan yang sangat teliti. Yang kedua, janin ni sifat dia macam lintah lah. Kerana pada peringkat dalam perut ni, janin ni dia sedut zat daripada ibu dia melalui tali pusat. Seperti mana lintah menyedut darah daripada haiwan. Dan yang ketiga, janin hidup dalam air ketuban, lintah hidup dalam air tasik. Beginilah Allah Ta'ala turunkan surah yang pertama. Beberapa ayat yang pertama, suruh manusia fikir. Jadi hari ini kalau kita baca surah Alaq, kita akan tambah keimanan. Dan keimanan ini akan bertambah dengan pembacaan. Mungkin ada di kalangan kita yang kata, "Lah Ustaz, tak payah sembang lah Ustaz." Sebab apa? Sebab kita ni dah beriman dah. Kita dah beriman. Kita tak perlu pun ayat-ayat yang membuktikan kebesaran Tuhan ni. Tak, tuan-tuan. Kerana kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman itu dengan ketaatan. Bertambahnya iman itu dengan pembuktian. Berkurangnya iman itu dengan maksiat. Jadi bila kita baca ayat-ayat yang seperti ini, akan menimbulkan satu perasaan penambahan iman kita. Makin kita membaca, makin kita mencari kebesaran Tuhan, makin kita dapat tentang kebenaran Al-Quran. Baik. Kemudian kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan sesungguhnya Tuhan kamu itu maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Qatadah mengatakan, kita semua tahu pen ni merupakan alat untuk belajar, alat untuk menulis, kan? Mungkin ada hari ni orang pakai tab apa semua, tapi akhirnya dia kembali kepada alat untuk kita belajar. Mesti ada sesuatu yang menulis, sesuatu yang boleh untuk kita tulis. Tak kiralah kita tulis pakai keyboard ke, kita tulis pakai pen ke, kita tulis pakai pensel ke, kita tulis pakai orang kata apa, handphone ke, tapi semua itu boleh kita rangkumkan di bawah satu makna pen. Kerana pen tu alat untuk menulis. Yang dimaksudkan alat, tetapi yang disebut adalah alat, tetapi yang dimaksudkan ialah ilmu itu mesti melalui proses penulisan. Sebab itu kata-kata dah anak murid kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata pen ni merupakan satu nikmat Allah yang besar. Kerana dengan pen ni lah hidup manusia akan menjadi teratur. Kerana bila kita belajar tak ingat, kita tulis dan kita boleh rujuk semula. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ni, beberapa ayat yang saya baca setakat inilah membuktikan kepada kita tentang alam ini Allah Ta'ala isyaratkan kepada orang Islam berjalan dengan sebab dan akibat. Maksudnya undang-undang sebab dan akibat tu kita mesti pegang betul-betul. Kita mesti pegang betul-betul. Nak jadi pandai, kena membaca. Nak jadi pandai, kena usaha. Nak jadi pandai, kena rajin menulis nota-nota ataupun ilmu-ilmu yang kita dapati. Tetapi hari ini yang menyedihkan kita, kadang-kadang orang Islam dia lupa buat benda ni. Dia pergi buat benda yang lain yang kadang-kadang tidak membantu pun. Tetapi dia rasa benda tu membantu dan akhirnya masyarakat kita menjadi stagnan. Masyarakat kita menjadi mundur. Umpamanya, orang Islam percaya makan kismis boleh jadi cerdik. Kan? Sebenarnya memang ada sebahagian ulama menyebutkan, antaranya Al-Imam Az-Zuhri, seorang penghafal hadis yang besar di zaman silam, seorang tabi'i, dia mengatakan betul, bila dia makan kismis ni, dia rasa dia kuat ingat. Senang untuk hafal. Tapi dia makan kismis bukan makan saja. Dia makan kismis, lepas tu dia pergi belajar, dia pergi baca, dia pergi menulis. Kita hari ni makan kismis 5 lori. Lepas tu pergi tidur. Maka kita tidak melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh.
Makan tu satu benda yang membantu, bukan benda yang utama. Makan kismis 5 kilo satu hari. Lepas tu baca tidak. Lepas tu pergi main game. Lepas tu pergi main video game. Maka anak orang Islam akhirnya menjadi mundur. Kita tengok anak orang bukan Islam umpamanya. Mereka buat apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk berjaya. Iaitu mereka membaca. Mereka menganalisa. Mereka rajin untuk berbincang sesama mereka. Maka akhirnya mereka berjaya. Jadi orang Islam kalau nak berjaya, kena banyak membaca, kena banyak menulis dan kena banyak berbicara tentang ilmu. Bukan hanya semata-mata kita makan makanan yang konon boleh ingat, tapi kita tak baca pun, akhirnya kita akan jadi masyarakat yang stagnan, masyarakat yang mundur. Jadi inilah kepentingan membaca. Yang mana ia merupakan salah satu daripada cara untuk mendapatkan ilmu. Cara nak dapatkan ilmu dalam Islam ataupun di sisi manusia hanya beberapa je tuan-tuan. Kita belajar ni dengan cara sama ada kita membaca, menggunakan mata kita ataupun melihat, menganalisa, kita buat eksperimen, empirical, kita tengok perjalanan sesuatu dan kita belajar, kita mendengar dan kita memahami dengan jiwa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 78. Allah Taala kata, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Lalu dijadikan untuk kamu itu as-sama', dijadikan untuk kamu mendengar, pendengaran supaya kamu boleh mendengar, wal absar supaya kamu boleh melihat, diberikan penglihatan kepada kamu, diberikan pendengaran kepada kamu supaya kamu boleh mendengar ilmu, supaya kamu boleh membaca penulisan, supaya kamu boleh memerhatikan perjalanan alam dan buat eksperimen, wal afidah, dan kamu gunakan jiwa kamu untuk memahami sesuatu. Kamu gunakan jiwa kamu untuk menganalisa, buat keputusan daripada ilmu yang datang kepada kamu melalui jalan telinga dan penglihatan. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juzuk yang pertama daripada surah ni, iaitu menceritakan tentang kepentingan membaca, beritahu kepada manusia daripada apa dia diciptakan supaya dia sedar diri. Baca pun kadang-kadang baca banyak pun boleh menyebabkan manusia jadi lupa juga. Seperti mana di barat mereka cuba untuk lawan Tuhan. Mereka cuba untuk kata Tuhan tak ada. God doesn't exist, dia kata. Tuhan tak ada. Ini merupakan satu kesalahan. Ini merupakan satu kemelampauan. Maka sebab itu Allah Ta'ala bagi ayat yang pertama ni, surah yang pertama ni, bagi tahu manusia dicipta daripada apa supaya kita boleh tahu. Oh, rupanya kita dicipta daripada sesuatu yang tidak ada darah. Daripada sesuatu yang bentuknya sangat lemah. Dan akhirnya Allah Ta'ala kembangkan kita menjadi makhluk yang boleh berfikir dan boleh berjalan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam juzuk yang kedua menceritakan tentang ayat yang pertama suruh membaca. Kemudian Allah Taala menyebutkan tentang kepentingan beriman setelah membaca. Dan yang ketiga Allah Taala sambung ayat ni, kalla innal insana la yatgha. Tidak, sesungguhnya manusia itu la yatgha, menjadi satu orang yang melampaui batas. Allah Ta'ala menceritakan pula yang ketiga tentang sifat manusia. Apabila tidak membaca, apabila membaca tidak memahami, apabila tidak menggunakan jiwa untuk faham tentang kuasa Allah, maka akhirnya dia menjadi manusia yang melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia merasakan diri dia tidak memerlukan apa-apa. Apabila dia merasakan diri dia telah sempurna segala-galanya, maka dalam keadaan tu dia menjadi manusia yang melampau. Sedangkan Allah Ta'ala kata, inna ila rabbika ruj'a, sedangkan sesungguhnya kepada Tuhan dia akan kembali. Dia tak sedar. Hari ni dia hidup, dia tak sedar kawan dia meninggal dunia, kawan dia dah kembali pada Tuhan. Dia tak sedar mak ayah dia telah meninggal dunia, mak ayah dia pun kembali kepada Tuhan. Kan? Maka dia pun akhirnya nanti akan kembali kepada Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala menyambung ayat ni. Ara'aita alladhi yanha 'abdan iza shalla.
Tidakkah kamu melihat kepada orang yang menghalang orang lain, yang menghalang satu hamba apabila seseorang itu melaksanakan salat. Apabila melaksanakan salat. Ayat ni, kalau kita tengok dalam Sahih Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Abu Jahal. Allah Azza wa Jal turunkan ayat ni kepada Abu Jahal. Kita semua tahu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Abu Jahal merupakan musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utama. Abu Jahal merupakan orang yang betul-betul benci dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni turun ketika mana? Ya? Imam Muslim meriwayatkan satu kisah. Abu Jahal tanya kepada kaum dia, adakah kamu melihat Muhammad menundukkan mukanya ke tanah? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di depan Kaabah. Yang mana pada masa tu peristiwa ni berlaku sebelum daripada hijrah. Jadi Abu Jahal tanya kepada orang Quraisy pada masa tu, Muhammad ni ada sujud ke? Jadi dia kata ya. Kata Abu Jahal, kalau Muhammad ini turun sujud, lepas ni aku nak pijak tengkuk dia. Dia kata, aku nak pijak tengkuk dia. Jadi tuan-tuan, dia pun menunggu. Dia tunggu Nabi SAW turun untuk salat, dan ketika mana dia nak sujud, ketika mana Nabi SAW sujud aja, dia datang nak pijak tengkuk Nabi. Dia datang nak pijak tengkuk Nabi sebagai satu isyarat penghinaan kepada Nabi kita. Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi kita ni dipelihara. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ni terselamat daripada bahaya orang. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah menghalang kamu ataupun memelihara kamu daripada bahaya manusia. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud aja, datang Abu Jahal. Bila datang Abu Jahal nak pijak kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak pijak tengkuk Nabi, tiba-tiba dia datang, dia terundur kakinya dan tangannya tutup muka dia. Tangan dia seolah-olah macam cuba untuk melindungi badan dia. Kenapa berlaku demikian? Bila orang tanya kepada Abu Jahal kata, aku ternampak di depan aku pada ketika itu ada parit dan ada benda yang menakutkan aku dan ada sayap-sayap, dia kata. Maka dalam keadaan tu Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat sedang memelihara Nabi kita ketika melaksanakan salat. Jadi nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, orang mukmin ni Allah Ta'ala pelihara. Orang mukmin ni Allah Ta'ala selamatkan dia daripada bahaya musuh yang boleh mengganggu dakwah dia. Jadi membaca menjadi hamba yang beriman, dan Allah memberikan isyarat. Orang yang membaca, orang yang mendapat manfaat daripada pembacaan dia, orang yang mendapat ilmu daripada pembacaan dia, menjadi orang yang beriman, nak menyampaikan ilmu kepada masyarakat, nak menyampaikan ilmu yang benar kepada masyarakat, akan ada ujian. Ujian dia apa? Akan ada orang yang menentang, akan ada orang yang tak suka, akan ada orang yang sakit hati, akan ada orang yang suka, yang cuba untuk mengganggu, bahkan untuk menyakiti. Ini adalah lumrah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bagi orang yang nak membela ataupun nak membawa kebenaran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Begitulah ketetapannya, kata Allah, kami jadikan bagi setiap nabi ni ada musuh. Ada musuh daripada kalangan syaitan, manusia dan jin. Ya. Jadi ni merupakan satu persediaan. Allah Taala turunkan surah ni nak bagi tahu kat kita. Ini tanggungjawab orang yang berilmu. Akan ada cabaran, akan ada dugaan, kena sabar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Tidakkah kamu melihat, apa pandangan kamu kalau orang yang kamu halang daripada melaksanakan salat itu berada di atas hidayah, ataupun dia sedang mengarahkan manusia, dia telah mengarahkan manusia dengan ketakwaan. Maksudnya Allah Azza wa Jal nak berikan peringatan kepada Abu Jahal yang musuhi Nabi ni. Kamu kena fikir dalam diri kamu.
Kamu halang dia daripada melakukan ibadah. Kamu halang dia daripada melakukan salat. Apa pandangan kamu? Kalau katakan dia ni berada di atas hidayah. Kalau dia ni betul-betul berada di atas jalan yang benar, apa jadi pada kamu yang kamu halang dia ni? Kalau dia ni sentiasa menyuruh orang melakukan ketakwaan, apa jadi pada kamu? Maksudnya apa? Orang nak buat jahat ni. Orang nak buat jahat ni, orang nak ganggu dakwah orang lain ni, orang nak ganggu ibadat orang lain ni, dia kena fikir muhasabah pada diri sendiri. Muhasabah merupakan salah satu daripada cara yang menyelamatkan kita. Kita duk tentang orang, cuba fikir. Aku tentang dia ni, nak tentang untuk apa? Dia suruh orang buat apa? Maka akhirnya nanti kita akan sedar sendiri bahawasanya apa yang kita lakukan itu sebenarnya mungkin akan membinasakan diri kita. Ya? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Apa pula pandangan kamu kalau dia itu, ya, kalau dia itu terus mendustakan ayat-ayat Tuhan dan kemudian dia berpaling. Kalau dia berfikir pun, kalau dia memikirkan pun, kalau dia muhasabah diri pun, tapi tidak ada sifat tawadhu', tidak ada sifat mahu menerima kebenaran, akhirnya tetap dia akan kata benda ni bohong, benda ni tipu, dan akhirnya dia akan berpaling. Ya? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu sesungguhnya Allah sentiasa memerhatikan dia? Tidakkah dia tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa tengok apa yang dia lakukan? Dia dok buat benda-benda yang bukan-bukan. Dia dok seksa orang yang beribadat. Dia dok halang orang buat benda baik. Ketahuilah sesungguhnya Allah sentiasa melihat apa yang dia buat. Sentiasa tahu apa yang dia buat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, kalla la im lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau dia tidak berhenti melakukan benda yang jahat ini, kalau dia tak berhenti buat benda yang rosak ini, buat benda yang mungkar ini, ganggu orang untuk beribadat, ganggu orang untuk berilmu, ganggu orang untuk menyampaikan kebenaran, kami akan rentap ubun-ubun dia. Ulama ada dua pendapat, tuan-tuan. Sebahagian ulama kata rentap ubun-ubun ni akan berlaku di negeri akhirat. Rentap ubun-ubun. Sebenarnya kalau saya bincang dengan sebahagian daripada ahli perubatan, memang ayat ni juga mengandungi mukjizat saintifik. Kerana orang bila nak buat jahat, memang yang akan berfungsi sebenarnya adalah otak di belah atas ni, ubun-ubun ni. Sebab tu kalau nak menipu pun dia akan naikkan kan? Dia akan tarik daripada ubun-ubun ni. Ya? Maka kami akan retap ubun-ubun ni. Sebab apa? Sebab dia mendustakan, dia jahat. Dia buat segala kejahatan. Bukan hanya yang ni kejahatan dia buat. Bukan kata dia nak pijak Nabi. Bahkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dia pernah arahkan orang untuk baling kotoran daripada unta di atas badan Nabi SAW waktu Nabi sedang sujud. Nabi tengah sujud depan Kaabah, dia arah orang untuk ambil sulal jazar. Purut-purut tai unta letak atas badan Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW tak boleh bangun pada waktu tu. Nabi tengah sujud. Datang Fatimah bersihkan badan Nabi SAW, baru Nabi boleh bangun. Dan akhirnya Nabi SAW berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, ambil tindakan kepada Quraisy. Ya Allah, ambil tindakan kepada Quraisy. Ya Allah, ambil tindakan kepada Quraisy. Bila Nabi berdoa ni, tuan-tuan, sebahagian daripada Quraisy rasa kelang kabut, takut. Kerana apa? Kerana mereka tahu Muhammad ini, bagaimanapun mereka tentang, dia adalah manusia yang baik. Dan apabila dia berdoa, maka doa dia itu memberikan bahaya. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala matikan Abu Jahal. Sebab itu sebagian ulama kata, bila Allah Taala kata dia nak rentap ubun-ubun orang yang menghalang orang lain daripada salat ni, maksudnya rentap ubun-ubun Abu Jahal berlaku dalam dunia lagi. Bukan hanya di akhirat Allah Taala akan rentap ubun-ubun dia, tetapi dalam dunia lagi Allah Taala dah rentap. Apabila berlaku peristiwa dalam peperangan Badar, bagaimana dua orang pemuda daripada Ansar yang merupakan orang biasa-biasa petani, akhirnya menikam Abu Jahal dan mati. Dekat-dekat nak mati, Ibn Mas'ud datang jumpa dia. Besarnya sifat takabur Abu Jahal ni, tuan-tuan. Besarnya sifat takabur Abu Jahal ni, sampai dia kata kepada Ibn Mas'ud, waktu tu dia dah nyawa-nyawa ikan dah kena tikam dah.
Dia kata tak ada ke orang yang lebih besar kedudukannya yang boleh tikam aku. Sebab dia rasa malu yang tikam dia ni hanya orang petani aja, hanya budak-budak biasa aja, dia kata orang muda biasa. Kalau boleh aku naklah mati di atas tangan hero ke tangan orang hebat, paling tidak aku dikenali sebagai orang yang tewas pernah bertarung dengan orang hebat. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sejarah-sejarah Islam ni, dan dalam sejarah-sejarah orang yang menentang Nabi ni, mana-mana orang yang takabur, Allah Ta'ala akan hinakan dia. Mati dia pun akan dalam keadaan hina kalau dia terlalu sombong. Kita tengok contoh lah, antaranya Abu Jahal. Dia sombong, dia takabur, kononnya dia besar, kononnya dia berkuasa, kononnya dia boleh pijak Nabi, kononnya dia boleh seksa Nabi. Tapi akhirnya dia mati dalam keadaan dia ditikam oleh budak muda je. Itu pertama. Yang kedua, kita tengok Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan. Bukan kata mengaku sebagai Nabi lagi dah. Mengaku Tuhan terus. Dia mengaku Tuhan. Dalam sejarah manusia ni, yang mengaku Tuhan antaranya Fir'aun selain pada Yapin. Dia mengaku Tuhan dalam keadaan dia bukan Tuhan. Dia tahu dia bukan Tuhan. Allah Ta'ala hinakan dia mati dalam keadaan mati lemah. Kan? Mati macam budak-budak tak reti berenang. Mati lemah. Kan? Ini merupakan satu penghinaan Allah kepada mereka-mereka yang takabur di dalam muka dunia ini. Maka bila dia mati, datang Ibnu Mas'ud dan akhirnya kepalanya dipancung. Dan kepala tu dibawa jumpa Nabi SAW. Maka Nabi kata, hadha Fir'aun hadhil ummah. Inilah Fir'aun bagi umat ini. Kerana dia ni satu orang yang sangat sombong, satu orang yang sangat takabur. Ya, nasiyatin kadhibatin khati'ah, yang merupakan ubun-ubun dia tu merupakan ubun-ubun yang pendusta dan ubun-ubun yang pendosa. Kerana apa? Kerana kepala dia tu, otak dia tu sentiasa fikir macam mana nak lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak buat jahat dekat Nabi, macam mana nak halang dakwah Nabi. Sedangkan Nabi tak kacau dia pun. Kita tengok Islam ni bila dia berkembang, dia tak kacau orang, dia tak paksa, dia suruh orang fikir je. Tapi ada orang yang sakit hati. Ada orang yang sakit hati dengan benda ni. Sedangkan benda tu kalau dia biarkan saja pun tak ada masalah pun. Tapi ada begitu, maka Allah Subhanahu wa taala kata wasjud waqtarib. Allah Taala kata kepada Nabi, ya, sujudlah kepada Allah. Ya. Sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sujud ini akan menjadikan kamu adalah hamba yang tawaduk, merupakan hamba yang dekat dengan Tuhan. Kerana dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a. Atau kama qala, manusia ni paling hampir dengan Tuhan di waktu dia sujud. Maka perbanyakkanlah doa di dalam sujud. Sujud kepada Tuhan. Apa pun cabaran yang menimpa, apa pun dugaan yang datang, banyakkan sujud kepada Allah. Yakni banyakkan bersalat, waqtarib, dan hampirkanlah diri kepada Tuhan. Kerana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha berkuasa. Dan akhirnya satu orang yang dalam keadaan ditindas, satu puak yang dalam keadaan sangat lemah, keluar daripada Mekah dalam keadaan sembunyi, keluar daripada Mekah dalam keadaan yang kita kata apa, takut-takut, kena bersembunyi dekat Gua Sur. Nabi ni dengan Abu Bakar kena bersembunyi dekat Gua Sur 3 hari, sembunyi. Tetapi akhirnya manusia yang dianggap lemah, manusia yang ingin ditangkap, manusia yang biasa diseksa, akhirnya kumpulan kecil ini setelah 8 tahun berada di Madinah membina kekuatan, tuan-tuan, membina kekuatan. Dan akhirnya pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi berjaya membuka kota Mekah. Nabi berjaya menguasai satu kota yang pernah halau dia keluar, satu kota yang pernah menzalimi dia, satu kota yang pernah hina dia. Semuanya dengan berkat keimanan, kesabaran dan usaha. Jadi sebab itu waktu Nabi masuk kota Mekah, waktu Nabi buka kota Mekah, menguasai kota Mekah, kepala Nabi SAW tunduk. Waktu tu Nabi berada di atas tunggangannya, tunduk dekat pelana kepala Nabi. Kerana apa? Kerana syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu orang Islam, kita perlu buat tanggungjawab kita. Teruskan membaca, memahami, menganalisa, mencari kebesaran Tuhan, faham tentang perjalanan alam untuk terus beriman. Biarkan mereka-mereka yang nak mengganggu, jawab selagi mana mampu. Abaikan segala tumahan dan kritikan, cacian mereka yang mahu menentang kita.
jadi manusia yang beriman dan dekatkan diri dengan Tuhan, sentiasa beribadat. Insya-Allah kita akan menjadi umat yang berjaya, kita akan menjadi manusia yang berjaya. Inilah message yang nak disampaikan oleh Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Alaq, yang sebahagiannya merupakan ayat yang pertama turun untuk memberitahu kepada manusia, memberitahu kepada manusia tentang resepi menjadi umat yang berjaya, resepi menjadi umat yang gagah, walaupun kita berada di tempat yang ditindas, walaupun kita berada di tempat yang lemah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar tu untuk pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan kita bertemu lagi, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada staff library di UPSI ni. Orang ramai kat depan ni, tuan-tuan tak nampak sebab kamera tengok kat saya. Daripada semalam ni saya tengok dia orang duk setting kuliah pada pagi ni supaya berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dia orang. Moga Allah memberikan ganjaran yang baik kepada mereka. Dan terima kasih juga pada penganjur. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang bersama dengan saya pada pagi ini. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Moga-moga ada kebaikan yang saya sampaikan pada pagi ini. Sentiasa terus mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.